أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala-galanya. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sihat, nikmat kita dapat bersama pada malam ini untuk kita teruskan kelas tajwid, asas tajwid Al-Quran, dan masih lagi kita murajaah, kita buat ulang kaji dan ulang semula tajuk-tajuk yang kita dah pun syarahkan ataupun dah terangkan, dah bincangkan pada kelas-kelas yang lepas. Jadi kita perlu untuk ulang-ulang dan ulang lagi supaya dapat kita faham betul-betul. Bukan setakat faham, kita nak juga ingat. Jadi kalau kita nak ikut cara orang muda ke ataupun cara-cara pelajar, dia menghafal. Pelajar, istilah pelajar ni maksudnya orang yang betul-betul nawaitunya untuk nak menguasai. Tak kira dia masih umur muda ataupun umur dah meningkat. Kalau dia betul-betul nak jadi seorang talibul ilm, pelajar, mesti dia nak kena menghafal. Mesti nak kena menghafal. Walaupun kita dalam keadaan umur dah berusia, dah lanjut, katalah kita betul-betul nak menguasai apa salah mana-mana ilmu, tak boleh kalau kita tak menghafal. Kalau tak menghafal, ingat di dada ataupun ingat di ingatan kita. Kalau tak menghafal, kita tak akan menguasai ilmu tersebut. Tapi insya-Allah kita cuba gabungkanlah. Kita cuba gabungkan antara kita ada yang mencuba menghafal dan antara kita yang masih belum mampu menghafal dan belum ada kesempatan menghafal. Jadi kita buatlah cara ulang-ulang kaji. Ulang-ulang dan ulang kita akan sebut. Walaupun perkara itu dah berkali-kali kita sebut, kita harap dengan kita banyak kali ulangnya, mungkin insya-Allah terlukislah di dalam ingatan kita ataupun terukirlah di dalam hafazan kita. Mudah-mudahan dengan gitu cara dapat membantu kita insya-Allah. Okey, sementara kita tunggu yang lain masuk disebabkan isyak sekarang ini isyaknya lambat. Jadi sebelum kita nak teruskan yang last kali minggu lepas, kita sedang membahaskan dan kita membincangkan bab waqaf ibtida ya. Jadi secara ringkasnya tajwid ni saya ulang semula dengan secara ringkas sementara yang lain masuk. Tajwid paling penting bagi saya lah, paling penting dalam kita dalam gabungan kelas kita ni ada macam-macam lapisan. Ada yang dah menguasai sepenuhnya, ada yang menguasai sebahagian, ada yang baru nak kenal, ada yang belum kenal lagi. Jadi kita gabungkan semualah. Kadang-kadang untuk nak melancarkan perjalanan kelas itu, dia kena ikut kategori ataupun ikut level penguasaan itu. Dia senang kita nak merancang cara untuk penyampaian itu dan cara perjalanan kelas. Tapi disebabkan kelas kita basic, insya-Allah kita gabungkan semua dan kita gunakan semua cara insya-Allah. Jadi yang dah lancar tu bersabarlah walaupun kita ulang macam basic, macam mudah, macam perkara yang awal-awalnya, tapi bersabar. Bagi yang baru nak kenal pun kena bersabar. Sekiranya dalam penjelasan ni ada macam belum boleh faham sepenuhnya, bersabarlah. InsyaAllah dengan sabar itu kita akan dapat apa yang kita usahakan insyaAllah. Bagi saya paling penting tajwid ni dalam bacaan kita, kita nakkan
bacaan itu secara bertajwid. Diri kita nak kena ada dalam bacaan tu, nawaitu kita, ataupun waktu kita membaca Al-Quran, kita nak kena hadirkan diri kita, saya nak baca Quran beserta tajwid. Ini pengalaman saya lah. Sebab kalau kita baca Quran, pengalaman saya, kalau baca Quran tanpa saya hadirkan perasaan untuk nak baca beserta tajwid, tajwid tak datang. Kita baca untuk kelancaran saja. Kita baca untuk nak bagi bacaan itu bunyinya lancar, bunyinya jelas. Dia lebih kepada nak bunyikan Al-Quran itu, sebutan kalimah-kalimah ataupun ayat-ayat Al-Quran. Tapi bila masa saya kata, okey, kali ni saya nak baca Quran, nak tajwid bersamanya. Jadi di situ dia akan datangnya. Mana dengung, saya nak kena dengung. Mana panjang, saya nak kena panjang. Mana yang tebal, saya nak kena betul-betul tebal. Mana yang hukum-hukum yang berkaitan, saya nak kena jaga satu persatu. Apa yang saya tahulah. Jadi tuan-tuan, puan-puan pun sama juga. Saya yakin dalam ramai-ramai ini bertafawut. Maknanya ada yang dah tahu lebih, ada yang tahu banyak hukum, ada yang tahu separuh, mungkin ada yang baru sikit-sikit tahunya, sikit-sikit kenalnya. Tapi saya rasa tak ada yang kosong. InsyaAllah tak ada yang langsung tak tahu. InsyaAllah mesti ada walaupun sedikit. Jadi yang sedikit itu gunakan yang sedikit, ilmu yang sedikit, penguasaan yang sedikit itu. Setiap kali nak baca Quran, kita carilah hukum-hukum yang kita kenal tu, baca beserta tajwid. Itu maksudnya. Jadi apatah lagi antara kita yang dah tahu banyak hukumnya, bila baca, hadirkan dalam kepala kita, dalam diri kita, saya nak baca beserta tajwid. Jadi setiap tajwid datangnya, setiap hukum yang tiba bersama bacaan kita itu, kita akan fokuskan dengan beserta hukum dan dia akan keluar tajwid bersama. Peringkat awal, tajribah awal, usaha awal kita nak buat, kita akan sangkut. Banyak sangkut. Ini saya boleh tunjuk antara kita yang ada ni. Kalau dulu dia tak hirau sangat tajwid, bacaan dia agak macam lancar. Tapi sekarang ni dia dah mula kenal tajwid, dia dah mula nak mencuba gunakan semua ilmu tajwid yang dia tahu. Bacaan dia bertambah sangkut, bertambah berbanding dengan sebelum dia belajar tajwid. Tapi tak apa. Sabar, itu proses nak pergi ke peringkat berikutnya yang lebih baik, yang lebih bagus. Cuma nak kena sabar dalam tempoh sementara kita nak lancar tajwid bersama dengan peserta dengan bacaan tadi, dia akan sangkut banyak. Okay. Dan kita akan terasa macam sedih lah. Dulu okey je, lancar je. Bila dah pandai tajwid sekarang ni banyak pula sangkut. Tapi tak apa, masa tu je, masa sekejap itu dia akan datang. Macam kita berhati-hati sangat, banyak sangkut. Nanti bila dah lancar, kita akan baca bersama tajwid dengan secara pantas dan lajunya, insya-Allah. Okey, jadi itu yang pertama. Nawaitu kita setiap kali baca Quran, saya nak baca Quran beserta tajwid. Kena ada, hadirkan itu. Setiap kali nak baca Quran, barulah tajwid itu dia tak jauh dari kita, ataupun dia tak hilang ataupun dia tak lari dari kita. Kalau kita tak panggil dia, tak sebut tajwid ataupun tak pasang dalam niat kita waktu nak baca Al-Quran bersama tajwid itu, dia tak akan datang. Dia tak datang. Ini pengalaman saya. Tak tahu tuan-tuan, saya tak tahulah yang orang-orang lain macam mana, tapi pengalaman saya, setiap kali nak baca beserta tajwid, saya nak kena sebut dalam diri saya, kali ni nak baca dengan tajwid. Baru dia datang sepenuhnya. Kalau tak sepenuhnya, kebanyakan hukum-hukum tu saya akan jaga, insya-Allah. Dan yang keduanya, bagi mereka yang belum menguasai hukum-hukum tajwid yang penting, yang awal-awal, yang basic, yang banyak ni, jaga dua perkara je. Jaga dengung, jaga panjang. Tajwid dia akan nampak ketaranya bila hukum dengung tu kita dengung, bunyinya dengung. Dan bila ada hukum panjangnya, kita panjang. Jadi dalam sepanjang murajaah kita, ini khusus kepada mereka yang belum betul-betul kenal tajwid. Jadi pegang dua perkara ni dulu. Mana hukum-hukum yang ada dengung,
sama ada kita kenal nama hukum ikhfa, idgham ma'al gunna, iqlab, ikhfa syafawi, idgham mutamathilain. Sama ada kita kenal, kita baca dengung itu bagi 2 harakat wajibul gunnah contohnya paling mudah kan. Nun yang dan mim yang ada sabdu, kita dengung bagi panjang, dengung bagi puas-puas. Itu dan nampaknya bacaan kita ada tajwid. Itu kita dah dapat markah lebih dah tu di situ. Dan langkah yang kedua, perkara yang kedua yang perlu kita jaga, mana-mana ayat kalimah yang ada tanda mat, yang macam ombak tu, ayat itu kita panjangkan, tarik panjang nafas kita lebih daripada bacaan yang biasa. Itu paling basic dan paling mudah, paling selamat dan paling membantu sangat bagi mereka yang baru nak kenal tajwid. Jaga 2 perkara ni awal, insya-Allah tajwid dah ada dalam bacaan kita. Di masalahnya sebenarnya kadang-kadang berlaku kepada kita semua. Sama ada yang baru nak kenal ataupun dah kenal lama tajwid ataupun dah mengajar tajwid pun dah jadi guru tajwid. Kadang-kadang waktu dengung tak cukup 2 harakat. Itu masalah. Berlaku pada siapa-siapa, termasuknya saya kalau tak jaga. Dan kadang-kadang terang ini mat lazim ni, bukan setakat mat biasa, mat lazim yang 6 harakat pun tak panjang. Jadi kalau itu pun kita tak betul-betul hati-hati, itu pun terlepas, memang banyaklah kena potong markah. Jadi insya-Allah 2 perkara ni kalau jaga, insya-Allah sangat-sangat membantu untuk nak nampakkan bacaan kita itu beserta tajwid, insya-Allah. Okey, alhamdulillah untuk malam ni terus kita masuk sambungan kelas yang terakhir kita. Kita sedang bincang bab waqaf dan ibtida'. Bab waqaf dan ibtida' yang terakhir. Selepas kita dah kenal jenis-jenis waqaf, di sini ada beberapa tambihat, peringatan, perkara-perkara yang dapat membantu kita dalam bab waqaf ibtida'. Kita ulang sekali lagi, bab waqaf ibtida' maksudnya dalam bacaan kita, sepanjang bacaan kita Al-Quran, dah tentunya ada kita nak kena berhenti, berhenti waqaf sebab nafas kita tak panjang. Kadang-kadang berhenti kerana nafas tak panjang, nafas pendek. Kadang-kadang berhenti kerana mendatang sesuatu, contohnya terbersin ke ataupun terbatuk, apa-apa saja yang boleh membawa kita tiba-tiba terberhenti, kan. Kadang-kadang orang tegur pun kita terberhenti juga. Itu dipanggil waqaf ittirari. Kadang-kadang berhenti itu berhenti pilihan kita. Kita sendiri nak pilih nak berhenti di mana-mana. Jadi ini beberapa perkara yang sangat membantu kita. Okey. Yang pertamanya, kita tengok di sini. Yang pertamanya, paling selamat sekali yang nombor 1 di sini adalah waqaf pada setiap akhir ayat. Ini paling jelas sekali. Pada setiap akhir ayat. Ini dah tentunya selamat. Jangan kita rajin-rajin sambung-sambung ayat. Mentang-mentang surah tu ayatnya pendek-pendek, kita nak sambung-sambung 2, 3, 4 ayat dalam satu nafas. Ini tak selamat. Kenapa tak selamat? Sebab bila kita ayat tu dah pendek, kan, kita pula sambung-sambung nak jadikan jadi panjang. Dia tak selamat dari segi kadang-kadang dia tak sesuai untuk disambung. Kadang-kadang ayat itu memang kena berhenti di situ. Waqaf tam katakan. Waqaf itu dah sempurna maknanya. Tak perlu lagi nak sambung dengan yang keduanya. Tapi kita sambung. Itu bahaya jugalah. Dia paling selamatnya kalau ayat itu ayat yang dah ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 200, 300, berhentilah, paling selamat. Kecuali kalau kita nak cepat dan kita tahu makna, mungkin boleh. Itu pun ulama menggariskan, menghadkan ayat yang sederhana, maknanya lebih kurang 1 line, 1 baris. Jangan kita sambung sampai 2-3 ayat satu nafas. Lebih daripada 3 ayat, nak jadi perkara yang tak elok dah. Sebab dia manusia yang biasa, lebih daripada 2 line, masuk yang ketiga, dia dah habis nafas. Kalau kita sambung juga, nanti banyak hukum-hukum tajwid
yang akan kurang. Kita akan melakukan kesalahan dalam bab hukum-hukum tajwid. Okey, jadi ada antara kita yang suka-suka, yang seronok ataupun yang suka sambung-sambung. Jadi ambillah pendekatan ini. Bila dah ada nombor ayat, berhentilah. Itu paling selamat. Okey, yang kedua, wakaf pada setiap tanda wakaf yang ada pada pertengahan ayat. Contohnya tanda mim. Mim di sini sebenarnya mim ni bukan mim kaki, mim tidur. Betul tak? Kalau mim ni bukan mim iqlab. Saya tersalah tadi. Mim yang wakaf lazim, mim gini kan? Seingat saya lah. Mim tidur. Mim tak berkaki. Okey. Okey. Jadi mim ini bukan mim yang mim ini mim tanda iqlab. Okey. Tanda mim, tanda huruf mim, ataupun tanda qala, ataupun tanda jim, ataupun tanda sola. Itu yang kita yang minggu lepas kita sudah sebut. Mim berhenti, qala berhenti, jim berhenti, sola berhenti. Sebab itu semua peluang untuk membantu kita tarik nafas baru. Kecuali yang la. Kalau yang la tak boleh lah. Kan la waqaf yang dilarang kan, la lam alif tu. La lam alif tu tak boleh berhenti. Waqaf yang dilarang. Okey, jadi tanda lain mim, qala, jim, sola tu kita berhentilah untuk kita dapat nafas yang baru. Okey. Ini antara perkara yang boleh membantu dalam bab waqaf dan ibtida. Okey, yang ketiga, waqaf pada akhir kalimah. Ini pun satu benda yang perlu kita ambil perhatian juga. Yang ketiga, waqaf pada akhir kalimah. Contohnya, dzalikal kitab la raiba fihi alladzina yu'minun. Maksud kalimah ni jangan kita pecahkan, jangan kita pisahkan satu perkataan. Macam mana dia boleh berlaku macam dzalikal kita. Kita berhenti kita saja. Tiba-tiba nafas tak ada kan? Nafas kita tiba-tiba habis di sini. Kita. Ba ni tak sempat nak sebut. Sebab nafas tak ada. Jadi macam mana nak elakkan daripada habisnya nafas dan perkataan ini tak penuh kita sebut. Jangan berhenti di sini, jangan lajak lagi. Boleh berhenti dzalik. Kita sendiri yang tahu nafas kan. Macam contohnya dzalikal kitab pada awal ayat. Pada awal ayat mungkin tak berlakulah. Contohnya kita ambil la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi, ni tak sempat. Contohnya nafas tiba-tiba habis di sini. Ada antara kita yang betul-betul pendek nafasnya. Jadi macam mana? Jangan sampai fi ni baru sampai habis, gunakan betul-betul sampai habis nafas. Itu bahaya. Jadi kadang-kadang kita rosakkan perkataan, kita pecahkan perkataan. Jadi apa kita nak buat? Dzalikal kitabu la raib. Kalau betul-betul dah nafas tak cukup, jangan pergi sampai fi. Berhentilah raib dengan selesa, patah balik. Tak patah balik. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Contohnya lil habis seorang nafas. Jangan sampai situ. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini sebagai contoh. Banyak masih berlaku pada qari-qariah kita, dipecahkan, dipisahkan ataupun dikeratkan perkataan. Satu kalimah tu dikeratkan jadi dua, dan yang tambah lagi masalahnya, bila dia patah balik, dia ambil separuh tadi. Contohnya alladzina yu'minuna, ambil na saja. Ya, dia ambil na saja. Alladzina dia selalu ni dia bukan nafas habis tau. Dia kadang-kadang dia macam tak lancar perkataan yang berikutnya. Jadi dia patah balik untuk nak sebut bil ghaibi tu. Contohnya bil ghaibi dia tak lancar. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Dia ambil anna saja. Ini pun dia panggil ibtida yang
yang tak betul. Sebab kita dah pecahkan perkataan. Banyak sekali berlaku cara ni bila perkataan itu ada alif lam. Bila perkataan itu ada alif lam, contohnya zalikal kitab. Kita ambil kitab saja. Alif lam ni kita tak baca sebab dalam wasal, dalam kita sambung tak ada pun al kan. Zalikal kitab, kitabul la raiba fi, tak ambil alif lam. Kalau nak mula daripada perkataan kitab ni mesti nak kena baca penuh. Al-kitabula. Alif lam ni kena baca sekali. Sebab alif lam ni, hamzah wasal ni, dia tak dibaca, dia gugur waktu kita wasal. Kal kitabu tu, bila ka masuk ke dalam alif lam tu, alif hamzah wasal tu tak dibaca. Ini poin yang ketiga ni masih banyak lagi berlaku ketika waqaf ittirari, tiba-tiba terberhenti, perkataan itu dipecahkan, dikeratkan ataupun dipisahkan, tak disebut sempurna. Jadi cara selamatnya, jangan kita guna nafas sampai habis baru kita nak berhenti. Jadi berhentilah sebelum betul-betul nafas nak habis. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia berlaku juga apabila kita tak lancar perkataan yang kita nak sebut. Jadi bila kita dah ulang-ulang perkataan yang susah nak sebut, kita patah balik, kadang-kadang kita tak ambil satu perkataan yang sempurna, kita ambil separuh je. Dalam bacaan nanti, dalam tadarus, boleh nampak sebahagian kita kadang-kadang tak sedar pun. Disebabkan kita fokus kita pada perkataan yang kita nak sebut susah tadi. Dalam Al-Quran 30 juzuk ini ada kata-kata kalimah-kalimah yang tiba-tiba jadi susah nak sebut. Bukan semualah. Kita kadang-kadang kita yang lancar selalu tiba-tiba susah nak sebut. Macam minggu lepas siapa yang kena memang dia perasanlah. Perkataan tu sampai berkali-kali ulangnya, tak tahu susah nak datang. Dia tak datang-datang. Padahal dia lancar, dia antara qari-qari'ah yang lancar, tapi susah nak sebut. Jadi ada masanya macam tu. Jadi kita jangan peliklah. Jadi kita kena bersedia. Bila kita dah susah nak sebut perkataan, bila kita nak patah balik, betul-betul gunakan satu perkataan tu penuh. Jangan kita pecahkan. Itu boleh merosakkan bacaan ataupun makna ayat tadi. Okey, terus antara tanda akhir kalimah. Okey, macam mana kita nak tahu perkataan itu berakhir ataupun perkataan itu sebiji-sebiji? Bahasa Arab kan? Kadang-kadang perkataan tu panjang, kadang-kadang perkataan tu pendek je. Wow, jadi satu perkataan. Tandanya yang boleh membantu untuk kita kenal itu perkataan, yang pertamanya ada tanwin. Bila tanwin datang di hujung perkataan, maknanya ini satu perkataan. Tanwin baris atas 2, baris bawah 2, baris depan 2. Jadi bila ada hujung tu ada tanwin, hujung tu yang terakhir itu ini satu perkataan. Aliman, alimun, alimin. Ini semua satu-satu perkataan. Okey, yang keduanya yang boleh membantu kita tak marbutah, tak simpul. Tak simpul contohnya as-salah, satu perkataan, az-zakah, al-malaikah. Ini semua satu perkataan boleh kita kenal begitu. Yang ketiganya, ini antara bukan semua, ini antara yang boleh membantu kita kenal ini satu perkataan. Alif maqsurah, contohnya huda. Alif maqsurah ni maknanya ya, alif yang tumpang umah ya. Huda, Musa, Isa. Ya ni dipanggil alif maqsurah dalam bahasa Arab. Alif maqsurah. Ini tanda huda, Musa, mana-mana perkataan yang ada hujungnya ada alif maqsurah ni, ya yang dibaca alif, maka kita kenal ini satu perkataan. Okey, lainnya huruf-huruf contohnya illa, kalla, bala, hatta, ala, ila, min. Banyak lagi perkataan yang sebiji-sebiji itu yang kita selalu baca. Itu pun dikira satu perkataan, jangan kita pisahkan, jangan kita keratkan. Okey, insya-Allah sepintas lalu saja perkara-perkara yang boleh membantu kita untuk kita selamat dalam bab waqaf dan ibtidah ya. Okey, yang keempatnya,
ulang bacaan pada kalimah yang diberhentikan atau 1-2 kalimah yang sebelumnya. Seeloknya jika ada kalimah yang dimulakan dengan huruf wa, fa, thumma, huruf hamzah, alif, huruf nun, huruf ya, huruf ta, perkataan yang dimulakan dengan huruf alif, nun, ya, ta. Ini huruf alif, nun, ya, ta ni tidak akan masuk dalam kata kerja fa'al mudhara', fi'il mudhara'. Okey. Maksudnya di sini paling selamatnya untuk selamat dalam bab waqaf ibtida, kalau kita berhenti, paling selamatnya ulang balik perkataan yang kita berhenti itu. Itu paling selamat. Ataupun patah balik. Patah balik 1 ataupun 2 perkataan yang sebelumnya. Jadi dalam kita nak patah balik tu, mungkin kita boleh cari huruf wa. Kalimah yang ada huruf wa. Kalimah yang ada huruf fa. Perkataan yang mulakan dengan thumma. Cari yang yang paling dekat dengan tempat yang kita berhenti. Ini membantu kita. Paling selamatlah kalau kita sekiranya kita berhenti tempat yang tak adanya huruf tanda mim, tanda sola, qola semua tadi, kita patah balik. Itu lebih selamat daripada kita teruskan. Ini banyak juga kaedah yang kita gunakan. Bila berhenti, kita minta patah balik sikit. Ada antara kita dah terbiasa, dia akan patah balik. Dan ada antara kita yang nak cepat, dia akan terus walaupun tak ada tanda waqaf, dia berhenti, dia pantah dia sambung terus. Itu tak selamat. Jadi yang paling selamat sama ada gunakan perkataan yang last kali kita berhenti ataupun patah balik 2-3 perkataan, dan paling cantiknya carilah huruf-huruf yang ada wa, fa, thumma, dan banyak lagi lah huruf-huruf lain. Okey, antara huruf lain ni in, bal, sa, saufa, fasaufa, ni'ma, bi'sa, kaila, lakin, inna, ala, qad, faqad. Ini semua kalimah-kalimah yang kalau ada dekat dengan tempat kita berhenti waqaf, boleh mulakan dengan perkataan-perkataan ini, kalimah-kalimah ini. Okey. Okey, ini maksudnya ini saya kumpulkan poin-poin ini untuk nak memudahkanlah. Bukan semua di sini. Ada lagi cara-cara lain, ulama-ulama tajwid, ustaz-ustaz tajwid, ustaz-ustaz lain yang lebih hebat. Mereka ada gaya yang lain, ada cara lain. Tapi saya kumpulkan 4 perkara ni yang saya rasa mudah tuan-tuan dan puan-puan boleh faham dan boleh gunakan cara ini sebagai kaedah untuk selamat dalam bab waqaf dan ibtida. Kalau kita jaga 4 perkara ni pun, saya rasa banyak dah kita boleh cantikkan dan sempurnakan bacaan kita. Sebab tanpa gaya dan kaedah ini bahaya. Kalau kita tak gunakan cara ini, bahaya dalam bab waqaf dan ibtida. Sebab itu pengertian tajwid, sebahagian ulama memberi makna ma'rifatul wuquf. Tajwid itu adalah seseorang pembaca Al-Quran, qari'ah Al-Quran ini, dia tahu di mana dia nak berhenti. Sempurna waqafnya, sempurna ibtida'nya. Itu antara markah tingginya bagi seseorang sekiranya dia pandai waqaf dan ibtida'. InsyaAllah. Jadi kita pun nak kena ambil bahagian ini supaya bacaan kita lebih cantik. Jadi sekurang-kurangnya dia ada caranya, dia ada kaedahnya, bukannya ikut suka dan hentam saja, tidaklah. Kita sekurang-kurangnya kita tahu tadilah. Paling basic sekali dalam waqaf ibtida, bila berhenti jangan terus sambung, jangan terus pergi ataupun terus baca yang berikutnya. Paling tidaknya ulang perkataan yang kita berhenti. Contohnya lah, saya buat contoh surah Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Patah balik. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum. Patah balik. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia cantik susunan
dan setiap kita kali patah balik, kita tahulah satu huruf tu 10 markah kan, 10 darajah dan 10 hasanah yang Allah bagi. Berapa banyak kita patah balik tu, banyak itulah kita akan dapat. Selain daripada cantiknya susunan bacaan wakaf ibtidah kita. Banding dengan kalau baca terus. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tak ada masalah besar, tapi alangkah baiknya kalau kita patah balik, banyak pahala dapat, dan pendengar pun, orang yang mendengar bacaan kita pun dia akan terasa macam tersusun bacaan kita. Dan maklumlah kalamullah ini kita nak sampaikan isi kandungannya dan tadabburnya. Bila setiap kali kita ulang, jiwa yang mendengar itu lebih dekat daripada kita sambung terus ataupun laju nak habiskan ayat itu. Okey, alhamdulillah. Selesai Okey, ada apa-apa berkenaan wakaf dan ibtidah? Kita dah habis malam ni, wakaf dan ibtidah. Ada siapa-siapa yang nak tambah poin yang penting ke ataupun apa-apa yang nak ditanya? Silakan. Malam ni mungkin sini hujan, mungkin semua baik je, alhamdulillah. Mendengar je. Tak ada pencelahan. Haji Din pun belum unmute lagi malam ni. Okey. Ada siapa-siapa nak tambah apa-apa? Nak tanya? Okey semua Okey. Okey, kalau okey insya-Allah kita terus tajuk yang terakhir kita dalam bab sebelum kita nak masuk makharijul huruf, iaitu jenis-jenis idgham ataupun aqsamul idgham, bahagian-bahagian idgham selain daripada idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, dia ada lagi idgham yang lain. Okey, jadi dalam bahagian ini yang lain pula kena bercakap. Saya dah ambil separuh masa dah saya bercakap. Sebab kita dalam tempoh murajaah lagi ya. Jadi kita mulakanlah idgham yang kita tahu. Okey, sebelum kita masuk terus ke tajuk ni, idgham yang kita kenal, idgham bila gunnah, idgham ma'al gunnah. Makna idgham apa? Kalau kita tanya balik. Masuk. Idgham memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain. Jadi dalam istilah tajwidnya, idghamul harf fi harf, maknanya masukkan huruf ke dalam huruf yang lain. Bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan, kira-kiranya dua huruf tadi yang dimasukkan menjadi satu huruf. Itu asal idghamnya. Okey, jadi selain daripada idgham bila gunnah ma'al gunnah yang dalam hukum 5 tu, kita ada lagi idgham lain. Antaranya yang pertama idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain. Okey. Jadi kalau saya sebut idgham mutaqaribain, macam mana kita nak ingat balik yang kita dah tahu sebelum ni? Lupa dah Ustaz. Lupa, masya-Allah. Banyak. Banyak sangat idgham ni. Kita pakai diary pun dah terlupa. Okey, siapa yang boleh bagi kesimpulan idgham mutaqaribain itu macam mana? Kadang-kadang kita ada di depan, saya dah buka dekat skrin ni. Padahal kita boleh baca je. Tapi kadang-kadang kalau kawan kita siapa-siapa yang boleh bagi rumusan yang ringkas, dia sangat berkesan. Kadang-kadang dia lebih berkesan daripada diary ataupun Astagfirullah. dia lebih berkesan daripada yang kita baca buku ataupun kita baca nota kita. Itu penting tu. Kadang-kadang ada kawan kita dia boleh buat kesimpulan yang mudah untuk kita faham. Itu yang saya nak cari tu. Okey, siapa yang boleh membantu? Ustaz, saya cuba Ustaz. Okey, silakan. Pertemuan idgham mutaqaribain, dia kira pertemuan dua huruf yang hampir sama pada makhraj tapi berlainan sifat. Contohnya alam nakhluqikum min ma'in mahin. Jadi
daripada qaf dengan kaf. Jadi dia terus lukum, dia terus baca, tak baca qaf, dia baca pada kaf. Lukum. Okey, ni kadang-kadang dia akan datangnya satu ilmu lagi, satu penjelasan lagi dan satu apa tu penerangan lagi bagi kita. Okey, kalau Tuan Haji Muhammad Sharif sebut tadi berhampiran makhraj dan berlainan sifat Berlainan sifat. Okey, kalau berhampiran makhraj dan berlainan sifat, mesti qaf tu nak kena sebut, barulah qaf itu berlainan sifat. Itu dalam makna yang kita fahamlah. Kalau kata idgham mutaqaribain, maknanya huruf yang kita nak idgham itu mesti kedua-duanya hampiran makhraj tapi sifatnya lain. Jadi sifatnya lain pada ayat alam nakhluqukum ni mesti qaf itu nak kena tebal, barulah sifatnya tak sama dengan kaf. Tapi Haji Sharif kata baca tadi tak boleh sebut qaf sebab ini idgham special. Ayat ini ayat special yang kita baca walaupun ada qaf tapi tak dibacakan dengan qaf. Alam nakhluqukum terus masuk ke dalam kaf. Okey, jadi nak kena ubah sikit. Mutaqaribain sebenarnya berhampiran. Mutaqarib. Taqarub ni maknanya hampir. Jadi kalau di sini makna taqarub di sini kedua-duanya berhampiran makhraj dan sifat. Jadi bila nakhluqukum tak dibaca dengan sifat tebal, betul lah. Qaf itu dah jadi nipis seolah-olah kaf. Jadi sifatnya pun sama juga. Okey. Saya mungkin boleh bantu di sini. Idgham mutaqaribain kita senang je. Kita ingat lam masuk dalam ra. Okey. Lam masuk ke dalam ra. Jadi dalam Al-Quran banyak sangat contoh-contoh lam mati bertemu dengan ra, itulah idgham mutaqaribain. Dan satu-satunya selain daripada lam ra adalah alam nakhluqukum. Ini pun ikut sebahagian ulama tajwid mengatakan nakhluqukum ini mutaqaribain. Ada riwayah yang membaca qaf itu ditebalkan sifatnya. Nakhluqukum tapi tak disebutkan qalqalah. Ini dia kategorikan mutajanisain, dia tak ambil mutaqaribain. Tak apa, kita ambil yang masyhur. Nakhluqukum ni tak dibacakan dengan qaf, tak dibaca qalqalah walaupun dan sifat pun tak ditebalkan. Kita terus masuk qaf ke dalam kaf, menjadinya sebutan alam nakhluqukum biasa. Jadi dua contoh saja dalam Al-Quran untuk idgham mutaqaribain. Mana-mana ayat yang adanya lam mati bertemu dengan ra, idgham mutaqaribain, dan alam nakhluqukum dalam surah Al-Mursalat. Okay. Tadi saya bilang dua huruf yang hampir pada makhraj dan tetapi lain sifat, betul kan? Jadi dia berhampir makhraj dan sifat. Dia bukan lain sifat, dia dan sifat. Maknanya dia hampir makhraj dan hampir sifat. Sifat. Sebab lam dengan ra tempat keluarnya sama dan kedua-duanya sifat sama. Dari segi tebal nipisnya dia sama. Jadi pengertian untuk mutaqaribain, kedua-dua huruf pertemuan antara dua huruf yang berhampiran makhraj dan berhampiran sifat. Okey, jadi bacaannya idgham. Bila idgham, huruf pertama tak dibacakan. Wa qur rabbi wa qur dalam surah Al-Isra, wa qur terus. Lam tak ada, hilang terus. Dia punya penerangan yang Ustaz kasih tak ada baris kita nak baca pun susah. Pasal kita tak tahu baca Jawi, Ustaz. Ini kopi tu nak kena baris mana? Baris apa ni? Waqur Rabbi ada? Kan yang ini ada, tapi yang lain-lain ni yang di atas dengan bawah ni kan tak nampak ada satu baris. Jadi kita nak baca pun tak tahu. Saya je ada orang ni tak tahu Ya. Sebab saya gunakan apa tu nota Jawi. Jadi kalau Jawi nak sebuah baris, saya rasa banyak hari saya nak kena tulis baris. Jawi tak tulis baris dah sekarang. Itu Jawi Arab tu. Okey.
Ustaz, ini yang pasal tadi yang kalau saya ikut yang kelas yang lain dia bilang hampir pada makhraj tapi sifat berlainan. Maksudnya ni ada dua pandangan. Tak, yang lain sifat tu idgham mutajanisain. Nanti kita masuk idgham yang kedua. Benar. Yang saya belajar dia bilang huruf hampir makhraj tapi sifat lain. Oh ya. Ini Okay. yang saya dapat dah daripada saya baca kelas yang satu Okey, lagi. boleh semak balik sebab kita ada 3 jenis idgham. Jadi yang pertama kedua-duanya hampir, yang keduanya idgham mutajanisain satu-satu, yang ketiganya sama sebiji-sebiji. Itu je bezanya. Jadi kalau idgham mutaqaribain pun berlainan sifat, jadi dia nak sama dengan mutajanisain lah. Okey, tak apa. Tengok di sini dulu insya-Allah. Okey, dalam idgham mutajanisain kita masih ada pengecualian dalam surah surah Al-Mutaffifin. Surah Mutaffifin di sini terbalik tulisnya. Sepatutnya bal di sini. Itu dah bila copy dia akan lari-lari sikit. Bal ada sin kan? Kalla bal rana. Okey, kalla bal rana di sini lam mati bertemu dengan ra, tapi dia tak boleh idgham mutaqaribain di sini sebab apa? Sebab dia ada huruf sin di atas antara lam dengan ra, maka huruf sin ini tanda waqaf apa? Tanda apa di sini? Sin saktah. Tanda saktah latifah maknanya kita berhenti seketika dengan nafas yang sama kita kena sambung. Kalla bal rana ala qulubihim. Jadi kita kena izhar lam di sini. Kita kena nyatakan lam mati di sini tanpa kita idghamkan, ataupun kita tak boleh idgham, kita tak boleh masukkan ke dalam ra walaupun bertemu lam dengan ra di sini. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, tengok idgham yang kedua, idgham mutajanisain. Pertemuan dua huruf yang bersamaan pada makhraj tetapi berlainan pada setengah sifat. Jadi di sini dalam idgham mutajanisain ada huruf dia bersama makhraj dan sifat, dan ada huruf ada huruf bersama makhraj, makhrajnya sama tetapi sifatnya ada sebahagian sifatnya tak sama. Dan ada sebahagian sifatnya sama. Maksud bahagian sifat yang sama yang tak sama ni sebenarnya saya kalau nak cerita panjang di sini, maksudnya kalau kita pernah belajar sifat huruf kan ada 17 sifat kan. 10 sifat yang ada 5 sifat yang ada lawan, 7 sifat yang tak ada lawan. Itu kalau kita masuk bahagian sifat nanti pening pula. Jadi sebahagian sifat yang 10 itulah ada yang tak sama. Bila tak sama jadi dia hukumnya idgham mutajanisain. Okey, contohnya kita tengok di sini banyak contoh untuk idgham mutajanisain. Qad tabayyana ar-rusydu, qad tabayyana. Dal dengan ta. Dal dengan ta, kedua-dua huruf dal dengan ta ini tempat keluarnya sama. Di taraful lisan, di tepi lidah. Dan sifat-sifat yang kita belajar yang 10, yang 5 yang ada lawan tu, dia ada tak sama antara huruf dal dengan ta. Di sini hukumnya idgham mutajanisain. Jadi nanti ramai pula bertanya, Allah peningnya ini mutajanisain la mutaqariban, kan semua idgham, kan semua masukkan. Ya betul. Memang semua masukkan. Yang penting kita masuk je. Yang penting kita idgham. Kita ambil mudah macam itulah. Jangan pening-pening kepala. Mana-mana ayat yang adanya sabdu, kita masuk je lah. Kita masukkan. Contohnya lah kalau tiba-tiba kita baca seorang-seorang, tiba-tiba ada ayat yang tulisnya macam ni. Saya dah besarkan. Tiba-tiba kita jumpa macam ni. Nampak di skrin? Saya besarkan dah ni. Takut Ajedin tak nampak baris pula. Okey. Tiba-tiba kita jumpa ayat macam ni. Agak-agak kita baca tak dal qalqalah di sini? Ada. Tabayyana. Qalqalah apa ni kita baca ni? Kubra. Langsung ke ta. Qalqalah kubra ke wusta Ajedin? Kubra. Okey, cuba Ajedin baca ayat ni. Qad tamayyana rusda. Rushd. Okey, sekali lagi baca. Qad tamayyana rushd. Hukumnya apa?
yang first kali kalah tabayyana ni lepas ni wajib biruna Okey, Haji Din. Atas ta ni ada sabdu. sabtu Dal tak dibaca. tabayyana Masai Ah. tabayyana Mana Din, Dal cikgu? tak dibaca. Ah, tak baca sebut dah tak mana cikgu dia? Cikgu dia tak bantak tak muncul. dia off Dia Dah kalau tak payah baca. dia holiday Dal dia tak payah baca. Terus sambung. qad bayyana boleh Tak payah dia tak payah buang baca. habis dal dan ta dia buang semua. qad Okey, jadi dia rehat dulu. Okey, dia boleh baca qalqalah tapi salah. Sebab di sini yang dal ni dah tak baca sebabnya idgham mutajanisain. Itu saya tanya ni, kalau tiba-tiba kita baca sendiri, kita selamat macam ni je. Asalkan huruf itu adanya sabdu macam ni, sabdu ni kan. Sabdu ni maknanya kita masuk terus ke dalam sabdu. Bersambung. Daripada qa ni dal ni tak ada tanda apa-apa. Jadi kita lompat terus masuk ke dalam huruf yang ada sabdu. Tabayyana. Qad tabayyana. Ini maksudnya dal ini diidghamkan, dimasukkan ke dalam huruf ta. Dan bila dah masuk hilanglah. Bila dah masuk dah tak nampak. jadi sebut dia qad tabayyana Ya betul. Oh, Qad okey. tabayyana. nak kena tahan sikit lah qad tabayyana Insya-Allah. Alright. Okey, ayat berikutnya yang bawahnya. Uji da'watuka. Ini dia terbalik. Tadi dal masuk ke dalam ta. Yang ini ta pula masuk ke dalam da. Jadi ta tak ada hams, tak ada huruf, tak ada bunyinya bisikan. Dia terus masuk dalam da. Ujibat terus melompat masuk ke dalam huruf dal. dakwah Okey, jadi ini cara yang selamat. Bila kita jumpa je macam ni, kita terus idgham. Mana-mana huruf yang adanya sabdu, kita terus idgham masuk. Tapi ada juga yang masih lagi tak idgham. Sebab mungkin terlepas pandang, lupa hukum, ataupun tak nampak sabdu yang kecil. Tak apalah, itu masing-masing ada alasan. Tapi untuk ilmunya kita, bila kita dah belajar, idgham mutajanisain inilah bentuk rupanya dan cara bacaannya. Huruf yang pertama tak dibaca, walaupun huruf itu qalqalah ke, huruf itu ada hamas ke, jadi kita tinggalkan semua tu, kita terus masuk. Samalah contoh-contohnya berikutnya, yalhath dzalika idh zalamtum, dan yang terbaru sekali, yang terakhir kita baru baca dalam surah Hud, irkam ma'ana. Ini pelik ni. Walaupun ada ba sebesar-besar ni, tak baca qalqalah ba. Daripada ka terus lompat masuk ke dalam mim. Irkam ma'ana. Ini hukumnya yang namanya idgham mutajanisain. Dua yang berhampiran berhampiran makhraj dan berlainan sifat. Tapi tak apa, jangan pening-pening nak sifat ke nak makhraj, sebab kita belum habis lagi bab makhraj, belum habis lagi bab sifat. Asalkan ada sabdu, kita lompat masuk ke dalam huruf yang bersabdu tadi. Okey, sambungan dalam idgham mutajanisain dia ada yang susah sikit, dia ada yang lain sikit. Okey, ada idgham mutajanisain naqis nama dia. Dia tak idgham sempurna. Dia ada kurang idgham, tak masuk habis. Ini yang kita jangan jumpa. Yang pertamanya dalam surah Al-Maidah, ayat yang ke-28 ayat ke-28, la imbasauta ni. Ini ingat kan? Banyak kali kita jumpa ni. Muka surat 112. 112. Ini special sikit. Ni kalau sampai ayat ni mesti lambat sikit. Dia tak boleh lepas gitu sebab dia susah sikit. Muka surat 112 ayat 28 surah Al-Maidah. 28. Betul tak?
Ain Bafat. Ya. Oh ada dia macam ada club meme club tu kan. Itu Ustaz. Tak, itu tak ada kena mengena. Laim basat, laim ba. Itu terus iqlab lah dengan 2 harakat biasa. Ini antara ta dengan ta ni. Ta dengan ta ni. Macam mana kita nak baca? Ta ni tak ada tanda. Dan ta kalau tak ada tanda, kita tahu huruf ta, huruf qalqalah. Di sini tak boleh qalqalah sebab tak ada tanda mati. Dia tak mati dan dia tak hidup. Macam mana ni masalah ni? Inilah termasuknya dalam bahagian idgham mutajanisain naqis. Dia tak boleh masuk sempurna. Kenapa? Sebab dalam bahasa Arab, kalau huruf yang pertama tebal, dia tak boleh masuk nak menumpang huruf nipis. Yang lepas-lepas tadi, yang kita belajar tadi, kebanyakannya huruf nipis menumpang huruf tebal. Tengok atas ni. Ni. Macam za nipis tumpang tebal, za tebal tak apa. Ataupun sama-sama nipis. Da dengan ta, ta dengan da, ta dengan za, sama-sama nipis. Ba dengan mim. Tapi yang ini Basat. tebal nak tumpang nipis tak boleh. Dalam bahasa Arab tengok. Dalam makna hidup kita pun sama juga kan. Selalunya orang yang lemah tumpang orang yang kuat. Jadi sekarang ni ta ni kuat nak tumpang yang lemah tak sesuai lah. Jadi sebab itu dia kena idgham juga tapi dia tak idgham masuk semua. Dia tak tumpang habis-habis. Dia tumpang sikit-sikit je. Dia idgham sikit-sikit je. Tak sempurna. Tapi macam mana? Siapa boleh baca ni? Dia muncung aja Ustaz. Okey, betul. Bacaannya tak qalqalah tapi nak kekalkan kuatnya ta ni, hurufnya ta ni tebal, isti'la'nya ta, itbaqnya ta, hurufnya tebal. Jadi kita muncung sebagai isyarat ta ini wujud dalam perkataan ini dan kita sebut ta saja. Ta tak sebut, cuma muncung saja sebelum sebutnya ta. Ini teorinya, kena jelaskan macam tu. Okey, sekarang ni macam mana kita nak sebut? Cuba. Laim Bafat. Sekali lagi, tak nampak muncung? Laim Bafat. Basat. Dia kadang-kadang jadi basat, sin dah jadi sa, ataupun kadang-kadang jadi Sin laim masuk ke ta. basat ta. Ta tu jadi ta. Sin masuk ta, basat. Ada muncung. Okey, jadi saya nak ringkas di sini. Sebenarnya kita dah tahu dah nak muncung ta. Sebenarnya di sini bukannya ta tu yang kita nak kena jaga. Sin dengan ta tu yang kita nak kena jaga sebenarnya dalam perkataan ini. Supaya sin ini tak ikut tebalnya ta jadi sa, basa. Dan supaya ta tak ikut tebalnya ta ini jadi ta, basa ta. Itu semua salah. Sa kena tipis, ta kena tipis. Dan antara dua-dua yang nipis ni ada muncung untuk ta. Lain Bafat. Susah. Bafat. Dengan ta salah. Tak, astagfirullahaladzim. Lain Bafat. Basat. Lain Bafat. Okey, satunya lagi nak kena jaga jangan terberhenti. Jangan saktah. Yang muncung tu jangan sampai ada saktah di situ disebab huruf sin ada di sini. Macam fail lah, banyak orang fail lah. Nak dapat markah, nak dapat markah tinggi kenalah kerja lebih sikit kan. Tapi masalahnya kalau kita baca sendiri sampai ayat ini adakah susah? Tak susah kan? Kita baca sendiri kan. Tapi kita sendiri jaga. Tapi kalau ada ustaz ataupun ada orang yang lebih tahu, kita akan jadi susah lah sebab memang satu-satunya dalam Al-Quran ayat ini yang paling susah untuk idgham mutajanisain naqis. Yang lain gambar banyak lagi idgham mutajanisain tapi dia tak susah. Yang ni paling susah. Okey. Jadi tengok An-Namal. Okey, Aisyah, macam mana? An-Namal 22.
apa dia tu? Surah An-Naml ayat Ya. Okey. Nanti kita akan pergi situ. Kita selesai yang ni dulu. Okey. Jadi saya nak ringkaskan di sini perkataan ini kita yang betul-betul nak jaganya sin itu jangan jadi so, ta itu jangan jadi to. Itu betul. Itu yang peranan dan juga tugas yang penting. Dan to tu betul tadi Haji Hanafi kata muncung sikit. Itu je. Jadi 3 perkara. Sin jaga jangan jadi so, to kita muncung jangan ada qalqalah, dan ta itu jangan jadi to. Itu je. Okey, jadi sebutan macam ni. La im basalta ilai, la im basalta ilayya, basalta ilayya. Oh, basat. Dengan to. Basalta ilayya. Okey. Okey. Selesai. Boleh tanda dan boleh buat nota sendiri untuk Jadi dua-dua jaga-jaga. kita sebutkan Ustaz. Dua-dua kita sebutkan sin dengan to. Saub gitu. Saub. Bunyinya dua-dua kita kena sebut Apa dua-dua tu? Sin dengan to. To tak sebut. Sin dengan to. Basok. Tak so Tak sebut. to tak sebut. Jadi basok. Basa. Laim basa. Basok. Basa, lepas pada sa tu muncung sekejap, lepas tu ta terus. Basau ta. Oh, jadi to tak. To tu hilang lah. Basok. Ya, sebab to tu dah diidghamkan, dah dimasukkan ke dalam ta, tapi dia tak idgham sepenuhnya, dia kena ada muncung tebal to tu. Basok. Terima kasih. Okey, tak apa. Malam ni sementara tidur nanti praktis lah. Basau ta. Mutajanisan Jedin. Bukan Tengok cermin. Oh, mutakanisain. Mutajanisan naqis. Okey. Mutakanisain. Okey, seterusnya. Tanda kat bawah sekali. Okey, tanda betul-betul. Tanda besar-besar. Ni Okey. nanti saya jumpa dengan Haji Anwar kan, dia mesti test kita. InsyaAllah. Okey. Dalam surah Yusuf pun ada, tapi dia tak susah sangat. Ayat yang ke-80 muka surat 245 surah Yusuf. Di sini to dengan ta pula. To dengan ta sama juga to dengan ta. Cuma kenapa sini tak susah? Siapa boleh jawab? Muka surat apa? Kalau dekat kita boleh bagi aiskrim. Muka surat apa? Muka surat 245 ayat 80. Ayat 80 Kenapa tadi susah bukan main? Kan? Basalt, to. Okey, kenapa yang ini mudah? 245 ayat 80. Okey, 245. 5 ayat 80. Okey, siapa boleh jawab? Kita buat soalan macam ni baru insya-Allah ingat dan juga boleh faham. 80. Dah jumpa dah? Dah jumpa. Wa min qablu ma farrattum fi Yusuf. Nanti wa min 80. Hai dia. Tak, saya cuba. Apa? Kejap. Ada Ajidin tak jumpa lagi. Ni dia dari baris dari bawah nombor 2 tak? Tidak, di atas. 80. Oh, okey. Dah. 10 yang titik tu kosong. Allahu akbar. Amin qablu. Amin qablu. Okey. Ada muslimah nak cuba? Ustaz, saya cuba ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia kerana huruf ta tu berbaris hadapan Ustaz, jadi dia lebih mudah menyebut farattum. Satu percobaan yang bagus, tapi belum dapat apa yang saya nak. Dan insya-Allah. Okey, tak apa, terima kasih. Saya cuba boleh Ustaz? Okey, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Huruf tebal berjumpa dengan huruf tipis. Yang pertama tadi huruf tebal tebal jumpa tipis. Tadi tebal jumpa tebal. Okay. Mana tebal segini? Mana tebal jumpa tebal? Yang mana? Ini farat. Ra jumpa ta senang disebut. Astagfirullahalazim.
Okey, percubaan yang hampir betul. Sikit je, tapi nak kena jelas sikit. Okey, soalan sekali lagi ditujukan khas untuk muslimin dan muslimat. Okey. Tadi idgham mutajanisi kita dalam bahagian idgham mutajanisin naqis, basauta tiba-tibanya susah pula kan? Nak jaga sin supaya tak jadi sa. Ta supaya tak jadi ta. Sebab ta tu nak kena muncung. Susah. Bila pergi kepada huruf surah Yusuf, idgham mutajanisin naqis juga, tetapi yang ini agak mudah sebut. Wa min qablu ma farrattum fi Yusuf. Farrattum fi Yusuf. Kita tak qalqalah ta, tapi selalunya orang selamat di sini dia tak sifat ta tu ada. Dia ada macam muncung macam tebal. Jadi soalannya, kenapa dalam Maidah susah, dalam surah Yusuf ni mudah? Kedua-duanya idgham mutajanisain naqis, kedua-duanya. Sabdu Zai. Apa yang sabdu? Yang ra tu kan. Arratum. Kalau sebabnya dan juga alasannya sabdu belum betul sepenuhnya lagi. Okey. Habis? Ra dibaca tebal sebab dia berbaris atas dan Okey. to unsur tebal. Dia punya harakat mesti tebal. Jadi dua-dua tebal, jadi kena senang disebut. Itu yang saya nak. Betul. Haji Tayyib pun nak sebut ya. Dah nampak. Dan sebenarnya daripada qariah yang pertama mencuba dah nampak sikit. Yang kedua, jawapan yang kedua dah sampai ke dekat, yang ketiga dah sampai terus. Okey, betul. Itu jawapannya. Jadi dalam surah Yusuf kenapa senang? Sebab ra tebal itu dah membantu kita untuk senang muncung ta walaupun tak sebutnya qalqalah. Dan bila dah senang sebut ta, terus kita lompat kepada huruf ta yang tipis tadi, tak ada masalah. Jadi dia tak akan jadi farrattum bum, dia tak jadi dah. Sebab ra ta tu dia dah tumpang pada ra yang tebal. Lepas tu senang kita berpindah daripada yang nipis, yang tebal kepada yang nipis. Farrattum. Itu sebenarnya. Jadi alhamdulillah. Mutajanisan kenapa nakis Ustaz? Sebab dia tak boleh masuk semua, kena ada sifat ta tebal tu. Tadi sebab saya kata tadi kan, huruf tebal bila bertemu dengan nipis dia tak boleh tumpang yang nipis, ataupun huruf kuat tak boleh tumpang yang lemah sepenuhnya. Sebab itu nakis. Jadi kalau misal tak ada macam begitulah kira kalau macam gitu tak payah sebut nakis lah. Tak, yang ini kalau tak sebut naqis nanti Ajidin baca macam tadilah. Baca yang tak ada qalqalah, tak ada muncung macam la im basatta. Kita terus nak idgham kamil kan, tak sempurna, tak boleh. Dia kena tebalkan ta tu. Tebal dengan cara tak qalqalah, tak sebut sebadah idgham, tapi isyarat tebal itu muncung mulut. Yang ini pula dia kata tadi bang. Sama. Ini pun sama juga idgham mafarrattum. Cuma soalan saya, kenapa farrattum senang nak sebut? Sebab ra itu tebal. Okey. Berpindah kepada berikutnya, masih lagi contoh idgham mutajanisain. Sorry, di sini pun ada soalan. Muka surat 378 ayat ke-22. 378 ayat ke-22. 378. Ini bersedia kepada jawapan, bersedia ada soalan juga ni, sama juga. 378 ayat 22. 22. Haji Sharif tadi dah sebut, dia kata ayat 22 surah An-Naml. Ini contohnya. Tapi yang saya sebut tadi, dalam banyak-banyak contoh idgham mutajanisain, basatta tadi pun satu-satunya yang betul-betul mencabar. Yang lain insya-Allah senang. Bawah sekali saya. Okey, ya, paling bawah sekali. Okey. Kita tengok contoh. Famakatha ghayra ba'idin faqala ahattu bima. Jadi di sini satunya jangan qalqalah. Yang keduanya ta ini kena muncung untuk tebalkan. Ada ta ni. Dan kita kena jaga ta ni jangan sampai tertebalnya.
Tapi soalannya sama juga soalan yang tadi. Kenapa ahattu ni senang berbanding dengan basalta? Siapa boleh jawab? Dengan ta dua-dua tipis juga. Dia tapi Tipis dengan kalau tipis. Tipis dengan tipis, Ustaz. Tipis dengan tipis. mana yang tipis? berbalik. Ha Dengan tipis, to. ta Ta dengan tipis. ta. Tapi to tebal. Ustaz, kha Oh, yang jadi pedas, kha yang pedas baris Muhaib. atas bertemu Aha. dengan to yang tebal, sama-sama tebal, Ustaz. ha, Belum. ala, Minta maaf Hajar tadi gunakan jawapan yang sama, dia tak menjadi pada contoh ini. Minta maaf. Muhaib. Oh, pasal sukun tak, Ustaz? Tak mana ada sukun. tak, Kejap. Satu-satu. Basata tadi sin tipis, to tu tebal, ta tu tipis. Oh, Jadi itu masalah besar. Yang kita nak jaga supaya tidak memberi kesan kepada huruf yang nipis tadi, tipis. Bila pergi kepada contoh farrattum, tebal, ra tu tebal, to tu tebal, okey dah selamat, mudah. selamat. Ni. Okey, bila pergi kepada surah An-Naml, ha itu tipis, to tebal, ta tu tipis. Sama juga dengan basata. Tapi ahattu lebih mudah sikit banding dengan basata. Muhibbi. Boleh tak? Ajidin mana salah sentuh tu? Ahattu. Faqala Oh, yang start ahattu. sekali. Ahad. Oh, okey. Yang first sekali kat saya. Ahad tu. Soalannya, kenapa Ha tipis, Ustaz? sin tu pun tipis, basata sin pun tipis? Ha tekak. Ha tekak. Macam mana nak jarak nak jawab? Ahad, ahadu, ahad. Ahad. Oh, ahad. Punya ahau. Ahad tu. Kenapa khusus di sini kalau kita boleh jawab, kita akan tahu cara nak sebutnya macam mana. Kenapa ahad tu lebih senang berbanding dengan basata? Pasal ahad tu ni tak ada belok-belok, Ustaz. Jalan straight aja. Kalau macam nak lengkok kita pay lidah. Ahad tu. Dia cara tu dah hampir kena dah tu, tapi nak kena jelaskan kenapa. Jawapan tu tak betul ayat tu. Sebutan tu dia bagi contoh macam nak kena dah. Tapi susunan ayat dia tu. Ahad tu. Okey, saya jawab Okey. Okey, jawapannya dalam basata di sini, perasan tak huruf sin dengan ta dengan ta, semua ketiga-tiga huruf ni tempat keluarnya di tepi lidah. Mana tekak pula? Di lidah, bahagian lidah. Jadi bila sin dengan ta tempat keluarnya di lidah, dia senang nak memberi pengaruh sebab duduk sebelah. Oh. Sin dengan ta tu tempat keluarnya di lidah walaupun bahagian tengah dengan. Tekan kat langit, Ustaz. Tu lidah tekan kat langit. Jadi dia senang nak dia terpengaruh dan sin itu menjadi sa, jadi tebal sebab ta tu kita nak muncung. Banding dengan dalam contoh surah An-Naml, ha di sini makhrajnya di halqum, di tengah-tengah halqum. Betul juga Haji Rashid cakap, apa ni Haji ni orang Woodland ni murid bijak. Sekejap Jidin, sekejap saya tak habis lagi ni. Ha di sini, ha di tengah-tengah halqum. Jadi sementara kita nak pindah kepada ta tu, dia makhrajnya jauh. Dia tak sama-sama di tengah lidah, di bahagian lidah. Jadi dia tak memberi pengaruh ha ini menjadi ha yang tebal. Dia jarang orang baca faqala ahad tu. Oh, tak boleh teruk sangat tu. Jadi teruk sangat kan. Jarang orang baca macam tu disebabkan nak muncung ta, ha pun jadi tebal. Sebab ha ini di tengah halqum, kita sebut ha macam biasa. Lepas tu kita nak pindah kepada muncung mulut ta dan pergi kepada tu, itu dia insya-Allah lebih mudah daripada sin yang sama-sama tempat keluar di lidah dengan ta. Itu sebabnya. Faqala ahadtu bima. Dan kita pula orang Melayu, bila jumpa ha pedas, kita betul-betul jaga sebab tak nak bertukar dengan ha dada kan.
Itu betul. satu benda yang dah menyelamatkan kita daripada ha itu dijadikan tebal mengikut ta. Ini alasannya, insya-Allah. Okey. Ini saya Jelas, dapat banyak tip. Alhamdulillah. Okey. Yang terakhirnya, insya-Allah kita habis malam ni. Yang Ini terakhir. tak ada nakis eh? Nakis juga ni, semua nakis ni. Nakis juga. Cita. Tajudin. Ya. Ini semua bahagian nakis ni. Okey, last nakis dalam surah Az-Zumar. Ini pun jawapan sama dengan jawapan dalam surah Yusuf tadi. Ya hasrata ala ma farrattu fi. Ini pun senang. Walaupun ini nakis, senang sebab ra tu tebal. Dia dah membantu untuk kita sebutkan ta yang tebal. Bukan sebut, maknanya muncung makhraj ta dan terus pergi kepada tu, huruf ta yang dipipis. Okey, alhamdulillah selesai untuk idgham naqis, idgham mutajanisain naqis. Okey, tak ada apa-apa. Terus kita pergi ke yang terakhir, idgham mutamathilain. Paling senang sekali dalam bahagian idgham ini. Idgham mutamathilain senang sahaja. Iaitulah persamaan. Mutamathilain maknanya persamaan, sama. Kedua-dua huruf yang sama. Sama huruf, sama sifat, sama makhraj. Dah tentu kalau sama huruf mestilah sifat makhrajnya sama, kan? Mana-mana huruf yang sama, yang pertamanya baris mati, yang keduanya berbaris, itu namanya idgham mutamathilain. Okey, contohnya idrib bi'asaka, idrib bi'asaka. Tak boleh idrib bi'asa, qalqalah dah tak ada. Kita terus masuk dalam ba yang sabdu ni dengan huruf ba satu je. Idrib bi'asaka. Tak ada ba yang idrib bi'asaka. Dan contoh yang kedua, fala yusrif fil qatl. Terus fa masuk daripada ra lompat terus masuk kepada fa yang ada sabdu. Fala yusrif fil qatl. Dalam Al-Quran banyak lagi fama rabihat tijaratuhum dalam surah Al-Baqarah. Mana-mana huruf yang ada sabdu terus kita masukkan, lompat dari huruf yang berbaris ke dalam huruf yang bersabdu. Ini idgham mutamathilain ini idgham yang paling senang yang kita boleh kenal dan baca betul insya-Allah. Senang. Kita macam kita belum belajar pun kita dah baca automatik gitu yang saya cakap tadi tu. Allahu Akbar baru setiap lupa. Hukum apa Ajdin? Yang ini yang idgham mutamathilain. Mutamathilain kalau kita baca ikut tanda kita dah selamat walaupun kita tak tahu hukum apa. Maksudnya di sini contohnya macam nilah. Kalau kita tengoklah bacaan kan, tiba-tiba kita baca dalam Al-Quran, kita jumpa macam ni. Jadi kalau ikut berpandukan kepada tanda, kita akan baca terus betul lah. Bila kita tengok di sini, ba tak ada tanda apa-apa. Kalau huruf berbaris atas, bawah, depan, tak apa, kita boleh baca ikut baris. Kalau hurufnya mati, ada tanda mati, kita baca qalqalah. Tapi tiba-tiba huruf ni tak ada apa-apa tanda. Jadi kita berpandukan kepada tanda daripada ra terus kita masuk ke dalam ba yang ada sabdu. Ini walaupun tak tahu hukum kita baca betul. Sama juga fa. Fa tak ada tanda apa-apa, nak baca tak boleh. Jadi daripada ra terus masuk kepada ba fa yang sabdu, fala yusrif fil qatl. Walaupun tak tahu hukum ni apa, tapi bacaan kita insya-Allah betul dan selamat. Berbanding dengan mutajanisain tadi. Di sini. Ni basatta di sini tak ada, tapi ta ni tak ada pula sabdu. Kan? Nak masuk basatta terus tak boleh. Sebab dia nak kena taqis, nak kena muncung mulut isyarat kepada ta yang tebal tadi. Okey, alhamdulillah. Okey, saya rasa untuk murajaah malam ini sampai di sini kita dah selesai bab waqaf ibtida dan kita juga selesai idgham jenis-jenis idgham untuk malam ini. Insya-Allah sebelum kita akhir kelas kita minggu depan insya-Allah kita akan masuk terus makharijul huruf dan kita akan sambung pelajaran baru kita. Ada bahagian-bahagian yang kita belum tamat lagi. Kita habiskan makharijul huruf baru kita pada sifat insya-Allah. Okey, untuk malam ni ada siapa-siapa nak ni tambah lagi insya-Allah ataupun apa-apa soalan silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada masya-Allah.
Ni tentang dal sukun bertemu dengan dhad. Macam dal sukun macam soalan macam faqad dhalla. Itu DP dal kena qalqalah Ustaz. Ya. Ya qalqalah. Itu qalqalah ya. Ya. Ini tak masuk dalam hukum idgham. Mutajanisain. Tidak. Dia dalam bacaan lain selain daripada hafs dia baca idgham. Jadi kita faqad dhalla biasa. Sebab apa? Sebab di situ dia ada dia berlainan sifat semua, bukan sebahagian sifat. Jadi kalau nak tanya secara ilmiah, kenapa tak boleh idgham dal dengan dha kan lain-lain sama makhraj, kedua-duanya tempat keluarnya di lidah, tepi lidah, tapi berlainan sifat. Kenapa tak jadi idgham mutajanisain? Jawabnya, idgham mutajanisain bukan semua berlainan sifat, dia kena ada sebahagian dia berlain. Jadi macam dha di sini dengan da nipis, dha tu tebal, dan tempat keluarnya sama tapi sifatnya terus berlainan. Bukan sebahagian. Sebab itu dalam bacaan hafs ikut kaedahnya dal dengan dha tak ada idgham mutajanisain. Faqad dhalla. Terima kasih Ustaz, jelas. Okey, sama-sama insya-Allah. Okey. Dapat. Ya, begitu. Okey, insya-Allah kalau tak ada apa-apa, insya-Allah apa yang kita bincang pada malam ini mudah-mudahan bermanfaat dan juga bertambah lagi jelas ilmu pengetahuan kita berkenaan dengan basic tajwid ini. Dan insya-Allah bacaan kita bertambahnya tajwid, insya-Allah yang kita harapkan itulah. Biar sedikit ilmu tajwid tapi banyak waktu kita membaca tajwidnya ada. Jangan banyak ilmu tajwid kita menguasai tapi bila baca tak tahu ilmu tu kita simpan di mana. Dia tak sama dengan duit. Duit ada banyak boleh simpan tak apa, tapi tajwid jangan simpan. Banyak tajwid guna habis waktu kita membaca. Okey, terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan diberi kesihatan dan kesempatan untuk kita senantiasa bermuzakarah dalam ilmu Al-Quran insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا في الآية والذكر الحكيم. تجاوز عنا ما كان في تلاوتنا من خطأ أو نسيان أو تحريف أو زيادة أو نقصان. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Barakallahu fiikum. Terima kasih Ustaz. Sampai lagi Ustaz, besok lagi Ustaz. Insya-Allah jumpa lagi insya-Allah. Selamat rehat insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam jumpa lagi. Insya-Allah.